Salam sejahtera. Ada netizen kata sungguh kasihan Peja, sungguh kasihan Ahmad Faizal Azumu. Ini apabila beliau seakan-akan sedang dibonekakan oleh kepimpinan tertinggi Bersatu. Tak tahulah apa pendapat anda semua, tapi ada netizen kata seakan-akan Ahmad Faizal Azumu seperti dibonekakan oleh pemimpin atasannya, termasuklah Muhyiddin Yassin, apabila ada rancangan, ada cadangan untuk merombak atau menentukan siapa pemimpin dalam parti Bersatu sebelum adanya pemilihan parti tersebut. Yang paling sedih lagi, beberapa akar umbi parti Bersatu juga mula menghidu. Kata mereka, kenapa belum ada pertandingan sudah mula ada pengaturan strategi, mencatur kepimpinan, kata mereka. Kelihatan seperti Muhyiddin Yassin memilih campnya sendiri supaya dia tidak akan dicantas, tidak akan dibuang sebagai pengerusi Presiden Parti Bersatu. Hari ini Ahmad Faizal Azumu undur diri menyerahkan jawatan timbalan Presiden Bersatu kepada Hamzah Zainuddin. Belum lagi bertanding, sudah serah. Ini betul-betul, kata netizen, memang betul-betul mengecewakan. Kesihan kepada Peja. Seakan-akan Peja dibuang, entah tak ada gunanya lagi, kata mereka. Menjelang pemilihan Parti Bersatu pada Oktober ini, timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mengumumkan berundur dari jawatannya untuk memberi laluan kepada Setiausaha Agung Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Beliau berkata secara rela hati mengambil keputusan itu dan sudah berbincang dengan Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin dan segala perundingan sudah dilakukan. Tapi netizen memang tak puas hati. Netizen kata itu secara rela hati atau dah dipaksa hati ataupun terpaksa-paksa sehingga beliau telah kononnya memberikan keputusan itu. Ini satu cadangan daripada Presiden bagi mengelakkan berlaku sebarang pertembungan, katanya. Jadi dalam perundingan tersebut kita telah bersetuju. Saya berundur tidak menawarkan diri sebagai timbalan Presiden dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin diminta oleh akar umbi dan kepimpinan untuk mengambil alih jawatan di sandang saya ketika ini, kata Peja. Saudara, apa pendapat anda pula? Adakah patut Peja secara sukarela menerima peletakan itu atau patutkah beliau memang patut melakukan perkara itu? Bagaimanapun, sudah tentu peranan saya dan rakan-rakan tetap berada dalam barisan kepimpinan, kata Peja. Perkara paling penting adalah kita memastikan pasukan Bersatu ini akan terus kekal berjuang demi Allah dan rakyat, katanya. Perjuangan untuk rakyat itu kita utamakan melebihi kepentingan mana-mana orang ahli politik. Itu yang telah berjaya kami lakukan, katanya lagi. Kami bangga tentang itu dan saya harap perkara ini akan menjadi teladan buat orang lain kerana di dalam Bersatu kita cuba memimpin melalui teladan, katanya ketika ditemui media sejurus selesai menghadiri taklimat peraturan persidangan Bersatu Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah dekat sini hari ini. Turut hadir dua penyandang jawatan Naib Presiden Bersatu, Datuk Dr. Razijidin dan Datuk Dr. Ronald Kiandi. Ahmad Faizal berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Muhyiddin semalam yang mengesahkan pihaknya diberikan mandat oleh Majlis Pimpinan Tertinggi untuk berunding dengan barisan pimpinan parti agar tidak berlaku perpecahan akibat pemilihan pada Oktober depan. Tak tahulah itu adalah benarkah tidak, terpulang pada anda, tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini Wan Faisal sekali lagi dicemu habis-habisan. Dikecam habis-habisan apabila tindakan beliau seakan-akan mengajar itik berenang. Seakan-akan mengejar ketam berjalan lurus.
Ini apabila beliau dengan sengaja dan begitu sombong mengajar pula kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan Madani ini, buat sesuatu memajukan kononnya KLIA setara world class. Tapi apa yang dia cadangkan tidak serupa bikin. Beliau mencadangkan supaya menjadikan KLIA world class. Tapi rupa-rupanya stesen bas Kota Bahru macam bengkel. Itulah Wan Faisal ni kadang-kadang lupa diri. Cuba mengkritik orang tapi sendiri tak tahu kerja. Apabila ahli parlimen macam Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal menjadi bahan sindiran ramai selepas beliau cuba mengajar kerajaan bagaimana menjadikan lapangan terbang antarabangsa KLIA sebagai bertaraf dunia. Nak ajar konon mahu menjadikan KLIA taraf dunia, tapi stesen bas yang kecil itu pun tak boleh nak majukan, tak boleh nak besarkan, tapi ada hati pula nak mengajar menjadikan KLIA yang lebih jauh besar ini menjadi world class. Itulah yang netizen kata, Wan Faisal ni tak sedar diri. Beliau ketika sidang Dewan Rakyat baru-baru ini membawa buku biografi mendiang Sim Kebun, bapa kepada kejayaan lapangan terbang canggih, meminta kerajaan belajar daripada usaha mendiang. Katanya resipi menjayakan lapangan terbang terkenal itu bukan di atas tangan GIP atau BlackRock, tetapi menggunakan pengalaman dan kepakaran sendiri. Netizen turut bertanya kepada Wan Faisal, beliau bawa buku itu sudah baca ke tidak? Jangan jadi pula macam Muhyiddin, kata Anwar Ibrahim, yang hanya membaca perlembagaan separuh kerat, tak habis dibaca, petik sana petik sini sahaja, tak habis menyeluruh, kata Anwar Ibrahim. Jangan-jangan dia pun meniru kepada idolnya Muhyiddin Yassin, tak habis baca. Silap sikit, buku itu hanya dibaca melalui dia punya sinopsis saja. Sinopsis saja dibaca, tapi tak pernah habis pun isi buku tersebut. Wan Faisal kena jawablah, betulkah dia sudah habis baca buku biografi tersebut? Kalau belum lagi, tak usah nak mengajar kerajaan. Jauh lebih daripada itu, majukan dulu stesen bas di Kota Bahru tersebut. Saranan itu ibarat menyerang dirinya sendiri apabila orang ramai mempersoal apa yang telah dilakukannya untuk membangunkan stesen bas di Kota Bahru. Terminal bas sementara itu sehingga kini masih digunakan walaupun kekurangan pelbagai kemudahan, menyebabkan lokasi tersebut dianggap antara lokasi pengangkutan awam yang ketinggalan zaman. Atas sebab itu, ramai menyarankan agar Wan Faisal menaik taraf dahulu stesen bas Kota Bahru sebelum mengajar kerajaan menaik taraf KLIA. Sebelum Wan Faisal nak ajar bagaimana hendak jadikan KLIA world class, apa kata kau usahakan dulu stesen bas Kota Bahru supaya ada rupa stesen bas, kemudian baru cerita teori kau tu di parlimen, kata seorang pengguna X. Membalas kepada ciapan itu, Wan Faisal berkata, orang bincang masalah MHB, dia bincang masalah stesen bas. Itulah, tak boleh fikir nak bercakap tentang MHB konon. Tahu ke MHB itu lebih besar daripada apa yang kau dapat buat di stesen bas Kota Bahru tu, kata netizen. Ia kemudian dibalas semula oleh pengguna X tersebut dengan ringkasan paling mudah difahami. Wan Faisal ceritanya macam ni. Kalau stesen bas yang mudah macam ini pun kamu tak reti nak uruskan, bagaimana kami nak percaya kamu boleh uruskan airport pula, ujarnya. Perkara itu disokong ramai kerana bagi mereka, pemimpin sepatutnya membuktikan kemampuan mereka dengan membangunkan stesen bas Kota Bahru yang berbelas tahun ketinggalan terlebih dahulu. Wah, tak tahu malu, kata netizen. Mereka menggelar Wan Faisal tak tahu malu kerana cuba malukan kerajaan, cuba mendidik mengajar kerajaan, tapi sendiri tak tahu, kata mereka. Apa pula pendapat anda? Share video ini, kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Isu kali ini membuatkan netizen tertanya-tanya.
Tun Mahathir ini dah benar-benarnya nyoka sampai dia lupa dia pernah jadi Perdana Menteri. Kenapa netizen marah sampai begitu, terutamanya penyokong Pakatan Harapan? Mereka kata, terutamanya para penyokong Anwar Ibrahim, mereka kata, Mahathir ini dah terlalu tua kah? Yang mana Mahathir baru-baru ini menyambut umur 99 tahun. Dan beliau pula menyindir Anwar Ibrahim, menyindir kerajaan sekarang, seperti kerajaan sekarang ini adalah kerajaan yang paling jahat sekali di mata Mahathir. Ini apabila Mahathir menyindir kerajaan berkait isu air 3 sen yang dijual kepada Singapura. Dan netizen menggelar Tun Mahathir Tun Melayu Muda Lupa. Apabila mereka sekolahkan Mahathir, kata mereka, Tun Mahathir kan tak pernah jadi Perdana Menteri. Walhal kita semua tahu, Mahathir pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Beliau mencipta rekod dunia, menjadi Perdana Menteri paling tua, menjadi Perdana Menteri 2 kali di parti yang berbeza, satu dari kerajaan, satu lagi dari pembangkang. Namun, kenyataan Mahathir, sindiran Mahathir yang mengatakan air mentah Johor terus dijual 3 sen kepada Singapura hingga kiamat dilihat hanya mengundang cemuhan orang ramai. Orang marah dengan tindakan cemuhan, dengan tindakan Mahathir ini yang cuba mempersenda Anwar Ibrahim, yang cuba mempersenda tindakan itu. Tapi mereka lupa, Mahathir lupa kata mereka, yang memulakan semuanya itu adalah Tun Mahathir. Kenapa pula nak salahkan kepada Anwar Ibrahim? Mahathir lupakah dulu dia jadi Perdana Menteri 2 kali? Kenapa sehingga pada waktu itu beliau tidak buat apa-apa? Semuanya salah orang, dia tak pernah salah, kata orang. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad berkata, Malaysia memberikan subsidi kepada Singapura dengan menjual air mentah sebanyak 250 juta galen sehari dengan kadar 3 sen Singapura dolar atau 1 sen Singapura dolar sahaja bagi setiap 1000 galen sejak tahun 1962. Sejak 1962, pada waktu itu Anwar Ibrahim belum Perdana Menteri pun. Yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 1980 siapa lagi kalau bukan Mahathir. Tapi kenapa baru sekarang dia hentam Anwar Ibrahim? Kenapa sekarang baru dapat ilham seperti itu? Dulu dia jadi Perdana Menteri 2 kali, tak dapatkah ilham tu? Netizen marah sehingga mereka kata dah tua baru sampai ilhamnya. Rupa-rupanya makin tua makin tak jadi, kata mereka lagi. Menurut Mahathir sejak 61 tahun lalu, yaitu dari tahun 1962 hingga tahun 2023, kerajaan Malaysia memberi subsidi kepada negara seberang tembok itu berjumlah 2.379 bilion. Sehubungan itu Mahathir secara sinis menasihatkan agar kerajaan terus membantu Singapura dengan menjual air berharga 3 sen sehingga kiamat. Malaysia adalah negara subsidi, kata Mahathir. Kita bukan sahaja beri subsidi kepada rakyat sendiri tetapi juga kepada negara asing. Sehingga kini kita masih jual air mentah dengan harga 3 sen bagi 1000 galen. Inilah yang membuatkan netizen bengang dan marah dengan Tun Mahathir. Kata mereka, kalau benar dia berniat suci, ikhlas, baik pula, kenapa dulu dia tak laksanakan, kata mereka. Beberapa netizen dengan rangkap mengecam Mahathir, rata-ratanya menyindir kembali Mahathir Mohamad. Mereka membalikan paku keras kepada Mahathir. Kata mereka, ialah Tun Mahathir pernah jadi Perdana Menteri nak buat benda macam ni. Gagal betul semua Perdana Menteri sebelum ini, Perli Haridin. Kata seorang lagi netizen, 2 kali Perdana Menteri, tak terfikir ke dah 2 kali jadi Perdana Menteri? Kenapa sekarang baru dapat ilham? Ke templak pengguna X? Seorang lagi kata, ialah Tun Mahathir, bukan ke masa anda Perdana Menteri tahun 2018 sambung perjanjian 3 sen ini dengan Singapura ke? Soal Iskandar. Ini telah pun menyebabkan ramai orang marah dengan Tun Mahathir kerana
dia coba menyalahkan kerajaan sekarang yang dia sebenarnya juga terlibat. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera. Dengan laporan ini, ada orang tanya, ada netizen tanya, adakah Parti Bersatu akan diharamkan ataupun Parti Bersatu terpaksa bermula dari bawah untuk membentuk semula perlembagaan mereka? Adakah Parti Bersatu terpaksa membuat perlembagaan baru parti mereka? Karena sebelum ini sudah pernah berlaku dalam Parti UMNO dulu, apabila pernah diharamkan gara-gara pertelingkahan dan juga gara-gara berlaku kekecohan berkait pimpinan Parti UMNO dan juga perlembagaan pada waktu tersebut. Akhirnya diharamkanlah UMNO seketika pada waktu itu sehingga munculnya UMNO baru 2.0. Hari ini apabila Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul menyatakan perlembagaan bersatu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, netizen dengan cepat sekali menangkap dan mentafsir. Mereka kata, betulkah kalau ini memang berlaku? Pastilah ini akan menimbulkan masalah besar kepada Parti Bersatu. Karena kata netizen, yang mereka tahu parti ini mempunyai perlembagaan, di atas mereka ialah perlembagaan persekutuan. Jangankan parti, perlembagaan negeri pun di bawah perlembagaan persekutuan. Ini kan pula perlembagaan parti sahaja. Jadi dengan itulah netizen mula bertanya, adakah kalau dengan ini terus saja bersatu menentang kerajaan, adakah potensi bersatu akan diharamkan atau dibubarkan? Kerana perlembagaan mereka yang baru dipindah itu kini adalah bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Hal ini disahkan oleh Johari Abdul, yaitu yang dipertua Dewan Rakyat, Speaker Dewan Rakyat, yang mendapati arahan-arahan di bawah pasal 10.5 perlembagaan bersatu adalah bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Beliau berkata, perlembagaan bersatu menafikan hak 5 ahli parlimen bekas ahli parti itu sebagaimana termaktub mengikut perlembagaan persekutuan, peraturan pertuan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat serta Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 yang menjamin hak keistimewaan, kebebasan bercakap, berbahas dan mengundi kepada 5 ahli parlimen berkenan. Perkara itu terkandung dalam surat yang dipertua Dewan Rakyat kepada Ketua WIP Bersatu, Datuk Seri Ronald Kiandi pada Selasa lalu, bagi memberitahu mengenai keputusan terhadap notis pemakluman kekosongan kerusi 5 ahli parlimen menurut perkara 49E perlembagaan persekutuan berikutan keahlian mereka dalam parti itu telah terhenti. Salinan surat itu juga ditujukan kepada 5 ahli parlimen berkaitan. Saudara berkenan dengan surat permohonan oleh Bersatu kepada 55 ahli Dewan Rakyat kembali ke kerusi pembangkang di Dewan Rakyat. Saya mendapati sehingga hari ini mereka masih duduk di blok pembangkang, kata Johari Abdul. Justru itu saya mendapati dan memutuskan bahwa tidak berlaku kekosongan kerusi di bawah perkara 49E dalam kurungan 1 perlembagaan persekutuan, kata Johari. Dalam mempertimbangkan notis itu, Johari berkata, beliau merujuk beberapa dokumen berkaitan seperti penyata jawatan kuasa pilihan khas JKPK, menimbang rang Undang-Undang Perlembagaan Pindahan Nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti DR7 tahun 2022 penyata JPKP. Ini termasuk penyata rasmi bertarik 11 April 2022 mengenai rang Undang-Undang Perlembagaan Pindahan Nombor 3 2022 dan penyata rasmi bertarik 27 dan 28 Julai tahun 2022 mengenai rang Undang-Undang Perlembagaan Pindahan Nombor 3 2022 dan usul mengenai penyata JKPK itu. Saya mendapati
daripada dokumen tersebut bahawa tujuan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan diwujudkan untuk memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa panjang, kata Speaker. Selain itu, saya juga melihat kepada prinsip keluhuran perlembagaan. Malaysia mengamalkan prinsip keluhuran perlembagaan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan ia juga merupakan prinsip rukun negara yang ketiga. Ini kerana di bawah keluhuran perlembagaan, kesemua undang-undang atau peraturan adalah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan menurut surat itu lagi. Mengenai keputusan tidak mengosongkan kerusi Parlimen Labuan, menurut surat berasingan Johari memaklumkan beliau tidak mahu merosakkan kepentingan pihak sedang berbicara dalam kes mahkamah susulan. Ahli Parlimen berkenan Datuk Dr. Suhail Abdul Rahman membawa tindakan terhadap Bersatu melalui perfailan guaman di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Oleh kerana kes ini sedang dalam pertimbangan mahkamah, saya tidak mahu merosakkan kepentingan pihak yang berbicara dalam kes mahkamah itu dengan keputusan saya di bawah perkara 49A dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Jumpa lagi.